Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina nak bahas dan story Mori tentang kisah unsolved case. Sebuah kes yang misteri dan tak pernah dapat diselesaikan sampailah ke hari ni. Jangan pula ada yang komen macam hari tu, kalau cerita tergantung baik tak payah cerita. Dah nama pun unsolved case kan, memanglah tak ada ending. Kalau nak ada kes yang ada ending, korang kena tengok movie, okay? Cerita dia tentang seorang gadis remaja yang accident, akhirnya dia hilang macam tu je tanpa meninggalkan sebarang jejak. Sampai sekarang diorang tak tahu dia ke mana, sama ada dia masih hidup ataupun dah mati. Macam mana benda ni boleh jadi macam tu? So korang kena follow cerita Nina sampai habis untuk tahu macam mana benda ni boleh terjadi. So without wasting any time, let's get started. Pada tahun 2004, iaitu sekitar 18 tahun yang lepas, ada seorang pelajar jururawat yang bernama Maura Murray berusia 21 tahun telah hilang selepas dia terlibat dalam satu kemalangan iaitu di New Hampshire, Amerika. Yang menjadi tanda tanya sampailah sekarang, dia ni sengaja melarikan diri ataupun dia ni dilarikan oleh seseorang. Tapi sampai sekarang masih tak ada jawapan untuk pertanyaan tadi. Walaupun dah bermacam-macam cara, bermacam-macam petunjuk yang digunakan untuk mencari dia, tapi pencarian tu masih lagi tak berjaya. Siapa Maura ni? Macam mana dia boleh accident? Adakah dia ni lari disebabkan ada masalah keluarga? Maura telah lahir pada tahun 1982 di Hanson, Amerika. So selepas dia menghabiskan study dia dekat sekolah menengah, jadi dia pun sambung study dia dekat sebuah akademi tentera yang ternama. Dekat akademi ni dia telah mengambil kos kejuruteraan kimia. Masa dia 2 tahun study dekat akademi tadi, dia decide untuk tukar kos pula. Jadi dia telah mengambil kos kejururawatan. Jadi lepas dia dah tukar kos ni, dia pun sambunglah kos tadi tu dekat sebuah University of Massachusetts di Amerika juga. Maura ni adalah seorang pelajar yang pandai dan dia juga sangat aktif dalam bersukan. 3 bulan sebelum dia hilang, dia telah didakwa mencuri kad kredit orang. So dia gunakan kad kredit tu, dia beli makanan dekat sebuah restoran, and then pada masa itulah terkantor yang dia telah menggunakan kad kredit orang yang telah hilang. Tapi 3 bulan kemudian dakwaan ke atas Maura telah digugurkan disebabkan dia ni berkelakuan baik. 4 hari sebelum dia hilang, kakak Maura ni call dia dan meluahkan meluahkan masalah dia tentang hubungan dia dengan suami dia. Jadi pada masa tu kakak dia pun meluah dekat Maura. Dia kata yang suami dia ni selalu buat masalah. Jadi Maura ni dengan kakak dia ni agak rapat. So bila dia dengar luahan daripada kakak dia, dia pun ikut menangis juga. 2 hari lepas daripada kakak dia call dia tu, ayah dia yang bernama Fred telah berjumpa dengan Maura untuk membelikan Maura ni sebuah kereta yang baru. And then pada 9 Februari tahun 2004, Maura telah menggunakan laptop dia untuk search jalan melalui peta dalam online. Lepas tu dia pun decide lah untuk book sebuah kondo dekat Hampshire tadi. And then dia dapat nombor telefon owner tu, dia call lah, tapi owner tu kata tak dapat, mungkin penuh ke apa. So dia pun terpaksa cancel plan dia untuk booking kondo tadi, dan dia pun mencari hotel yang berdekatan dekat area situ juga. Tapi bila dia nak booking hotel yang dia berkenan tu, tak dapat juga. Pada masa yang sama ni juga, Maura ni telah hantar email kepada boyfriend dia bernama Bliss. Dia cakap, saya sayang awak, saya dapat mesej awak, tapi sejujurnya saya tak rasa nak bercakap dengan sesiapa. Saya janji saya akan call awak hari ini. Sayang awak, Maura. Sebelum Maura ni dia keluar daripada U tadi, dia sempat juga lah hantar email kepada dia punya prof dan juga bos tempat dia kerja part time. Jadi dalam email tu dia beritahu dekat prof dengan dia punya bos dia, dia kata dia ni terpaksa ambil cuti selama beberapa hari sebab dia ada kematian keluarga. Tapi sebenarnya tak ada pun family dia meninggal pada masa tu. Dia seolah-olah macam cuba create alasan untuk dia tak datang kelas dan juga kerja. Lagi satu, barang-barang dia yang ada dekat dalam hostel tu semua dia dah kemas cantik-cantik, diletak dalam kotak. Maybe dia dah plan nak cuti lama, sebab itulah dia dah kemas barang-barang dia, letak dalam kotak elok-elok. Lepas tu dia pun contact prof dengan bos dia, dia kata yang family dia meninggal, jadi ya mungkin dia akan cuti yang agak lama. Tapi sebenarnya tak ada seorang pun yang tahu yang Maura ni nak ke mana sebenarnya dan kenapa dia nak bercuti, sebab dia tak pernah beritahu sesiapa pun, termasuklah kakak dia. Lagi satu, Maura ni memang tak ada apa-apa masalah hubungan dengan boyfriend dia ke, dengan family dia ke, kawan-kawan ke, tak ada. Hubungan dia dengan kakak dan ayah dia okey je, macam biasa. Cuma yelah kakak dia je lah kan yang ada problem dengan husband dia. Tapi takkanlah sebabkan masalah kakak dia pula yang nak hilangkan diri kan, macam tak logik sangat. Masa hari kejadian tu, Maura pun bergeraklah meninggalkan universiti dia pada pukul 3.40 petang. Dia juga sempat withdraw duit dia daripada akaun sebanyak $280. Lebih kurang sejam kemudian, Maura ni telah singgah dekat kedai untuk beli beberapa botol air arak. Lebih kurang pada pukul 7 petang, orang-orang kampung yang tinggal dekat jalan 112 terdengar bunyi dentuman yang agak kuat daripada jalan raya. So beberapa orang penduduk yang terdengar dentuman
tadi tu pun larilah keluar nak pergi tengok apa yang terjadi. Rupanya pada masa tu kereta Maura ada accident. Kereta dia telah terbabas and then telah masuk ke wrong way. Maura dijumpai dalam keadaan yang menggigil, mungkin disebabkan dia terkejut, tapi dia tak ada luka apa-apa. Jadi salah seorang yang nampak kejadian tu yang bernama Edward cubalah nak tolong keluarkan Maura daripada kereta tadi, tapi Maura ni dia tak nak. Lepas tu Edward tadi tu pun macam nak call polis lah, tapi Maura kata tak payah sebab dia dah call lah polis pada masa tu. Tapi sebenarnya dia tipu tau. Jadi Edward ni macam kesian dah tengok keadaan Maura yang macam dah menggigil apa semua, terkejut dengan apa yang terjadi sebab dia accident kan. So Edward ni offer lah Maura ni untuk singgah ke rumah dia, tapi Maura ni kata tak apa, dia tak nak. Lepas Edward tadi dia balik ke rumah, dia rasa macam tak sedap hati tau. So dia pun call polis dan melaporkan apa yang terjadi tadi. Tapi bila polis sampai je dekat tempat kejadian tu, Maura dah tak ada tau. Jadi yang ada dekat situ cuma kereta dia je. So bermula daripada kejadian ni lah, kes kehilangan Maura tadi memang sangatlah viral dan hangat diperkatakan. Dah macam mana dia boleh hilang macam tu pula kan? Maura ni memang melarikan diri ataupun dilarikan orang, tak ada siapa yang tahu. Lepas tu bunyilah adalah cerita-cerita orang mengatakan kemungkinan masa Laura ni accident, dia telah lari ke hutan yang berdekatan dekat situ disebabkan dia terkejut dan dia takut. So mungkin masa dia masuk dalam hutan tadi, dia pun dah sesat and then dia pun mati. Ada kenyataan daripada orang kampung yang tolong Maura pada masa tu kan. Dikata Maura dalam keadaan yang waras, bukan di bawah pengaruh alkohol. Lagi satu, barang-barang peribadi Maura macam kad bank, kad kredit dan handphone dia semua hilang. Lepas tu tak ada pula rekod penggunaan yang dijejaki selepas dari kejadian tu. So Maura pun telah diklarifikasikan sebagai orang hilang oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa pun melancarkan operasi dan menyelamat Maura ni secara besar-besaran. Bukan tu je, wang ganjaran sebanyak RM75,000 juga telah ditawarkan kepada sesiapa yang ada maklumat penting tentang Maura. Masa awal siasatan tu, diorang ingat kereta Maura ni kemik disebabkan dia terlanggar pokok yang ada dekat situ. Tapi bila tim penyelamat satu lagi siasat, diorang kata kereta Maura ni bukan langgar pokok, tapi kereta dia kemik sebabkan dia langgar snowbank. Snowbank ni macam apa tu orang kata, timbunan salji yang tebal tu. Semasa polis jumpa kereta dia accident hari tu, polis cek keadaan pintu kereta dia semua terkunci tau. Cumanya Maura je yang tak ada. Kalau memang dia lari ke hutan berdekatan dekat situ, polis mestilah akan jumpa jejak kaki dia dekat salji kan. Tapi ni tak ada. Polis sendiri telah sahkan dia orang tak nampak apa-apa jejak kaki yang melangkah ke hutan ataupun keluar daripada jalan raya. Jadi maksudnya Maura ni telah hilang dan dia tidak meninggalkan jalan tadi. So dia orang percaya selepas kereta dia terbabas tadi, dia telah tumpang kereta orang lain yang nak menuju ke haluan yang sama dengan dia and then dia teruskan perjalanan. Sebabnya bila polis siasat masa dia accident tu, memang dia dah tak ada and then diorang check lah jejak kaki in case dia pergi ke hutan ke, dia keluar daripada jalan raya, tak ada. So itulah kesimpulan yang dapat diorang buat. Mungkin dia tahan kereta orang lain and then dia tumpang dan teruskan perjalanan. Sampai sekarang masih tak jumpa di manakah Maura, sama ada dia masih hidup ataupun tak. Ada juga beberapa cerita mengatakan yang diorang ni ternampak Maura dekat New England. Even kes ni dah lama, tapi family Maura tak pernah give up untuk mencari dia. Dia hilang macam tu je, tapi ya, family dia pun dia tak contact. So kes ni telah menjadi unsolved case ataupun kes yang tak pernah diselesaikan. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita ni? Nina rasa kemungkinan besar mungkin dia telah tumpang kereta orang lain and then dia larikan diri. Lepas tu dia pergi tempat yang baru, dia pun create identiti dia yang baru. Mungkin lah kan. Orang putih ni kita kadang-kadang tak boleh nak brand apa yang diorang fikir kan. Tapi Nina rasa macam tu lah. Jadi Nina nak tahu pendapat korang macam mana. Komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.